السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. فقه الإسلام وأدلته 360. Cetakan Pakistan. Nak beli ke nak beli? Lama tak? Lama betul tak? Tak tengok bulu ya. Kita tanya harus mati. كبه. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Asal artinya air yang suci menyucikan, iaitu air yang suci menyucikan yang belum kena najis. Mana? Bukan belum lagi untuk membasuh najis. Contoh air tu tak basuh najis lagi. Sebelum basuh najis dia panggil air mutlak. Suci menyucikan ni air mutlak. Tapi kalau dia tu sudah basuh najis dan tak ada kesan-kesan najis, bau, rasa, warna, dia panggil musta'mal. Kalau masih ada kesan-kesan najis, dia panggil air mutanajjis. Itu. Qala al-muallif rahimahullah. Dan yang bukan musta'mal, yakni musta'mal ni juga digunakan itlaq pada dua, sama ada mengangkat hadaf kecil ataupun besar dan juga menghapuskan najis. Bermula jikalau air itu sedikit, iaitu sedikit kurang daripada 2 kullah, maka jika hendak bersuci daripadanya daripada 2 kullah, maka jangan dikubur, yakni jangan diselamkan air di dalamnya, jangan diselamkan anggota itulah di dalamnya, di dalam air menyuci, yakni untuk bersuci atau mengambil air sembahyang atau mandi. Sebab apa? Sebab akan jadi musta'mal. Air kurang 2 kullah, dia celup tangan untuk ambil air sembahyang, dia celup tangan untuk mandi junub, dia celup tangan untuk bersuci, maka jadi musta'mal lah benda tu. Tetapi melainkan dengan mana tak jadi musta'mal, dengan gayung, yakni dengan niat gayung, dengan niat cedok basuh luar. Ni kalau isu kurang 2 kullah. Kalau atas 2 kullah macam kat kolah tu tak ada isu dah, tak ada niat, tak apa. Sebab jika dikubuk, yakni digayung, diselamkan air, diselamkan tangan tu dengan barang yang ada najisnya, barang sini anggota yang ada najisnya barang ke dalam air itu, air yang kurang 2 kullah, niscaya air itu, air mana? Air kurang 2 kullah tu menjadi najis. Jadi najis kalau ada najis. Sekalipun tiada berubah rupanya, rupa air, atau rasanya, rasa air, atau baunya, bau air, dia panggil secara mutlak, sama ada berubah atau tidak. Kalau kurang 2 kullah atas pandangan mu'tamad mazhab Syafi'i, najis. Kalau atas 2 kullah saja, kalau berubah salah satu daripada 3 sifat, baru najis. Kalau tak berubah, tak najis. Adapun jika dimasukkan tangan di dalam air itu oleh yang mengambil air sembahyang, sesudah seseorang tu membasuh muka seorang, lepas basuh muka, dia pun nak celuplah tangan dalam air dengan tiada niat membasuh tangan seorang,
di luar tempat air itu, di luar tempat air, di luar kolah tu, niscaya jadilah air itu, air yang kurang 2 kullah, yang tidak diniat untuk basuh di luar, musta'mal. Contoh, air kurang 2 kullah dalam timba, kita masukkan tangan nak basuh tangan, basuh muka selesai dah, basuh muka gerang 3 kali ataupun sekali, kita pun nak basuh tangan tanpa kosak gayung, tanpa kosak nak basuh di luar, maka hukum dia musta'mal. Tapi ni atas pandangan mu'tamad, atas pandangan muqabil mu'tamad, Imam Ghazali kata secara mutlak tidak menjadi musta'mal, tambah-tambah untuk orang awam. Jadi kalau orang awam yang baru nak belajar dan selama ni dia tak niat apa, kita pun bagi tahulah sah lepas. Tapi lepas ni niatlah, tak payah nawaitu, niatlah hati je, niat gayung selesai. Adapun jikalau air yang banyak, iaitu air yang banyak sekadar berat air itu 305 kati. Tu bahasa lama lah, kati-kati zaman dulu tu. Iaitu 305 kati tu yang dikatakan 2 kullah. Jadi kalau liter 190 lebih liter. Senang cerita 200 lebih ke atas liter. Liter pun khilaf juga. Maka tiada menjadi suatu apa, yang ni tiada menjadi tidak beri bekah kalau air banyak celup, tak ada niat gayung ke, ataupun ada najis ke tapi tak berubah bau, rasa, warna, tak ada masalah. Jika dikubuk air yang banyak, tiada. Jika dikubuk, yakni jika dicedok, diselam di dalamnya, di dalam air yang lebih 2 kullah tu, tak ada masalah. Melainkan jika berubah air itu dengan najis, yakni berubah salah satu daripada sifat najis, sifat air, iaitu bau atau rasa atau warna, maka jadilah air itu najis. Noktah. Adapun apabila hilang baunya, apabila hilang berubah air itu, contoh dia berubah rasa, tiba-tiba hilang berubah rasa tu, dia berubah warna, tiba-tiba jadi elok balik, maka jadilah ia air itu suci kembali. Yakni sama ada ditambahkan air ataupun dikurangkan air dalam keadaan air masih 2 kullah, ataupun membiarkan air sehingga dia kekal, sehingga dia berubah semula. 3 cara: tambah air, kurangkan air dalam keadaan masih 2 kullah, ataupun dia tu biarkan air itu sehingga berubah kembali seperti air, tidak bau. Okey, habis. Fasal. Bermula syarat istinja dengan air, bahawa ia seorang menghilangkan bau dan rupa ni zat dan rasa, rupa ni bau dan rupa dan rasa. Patut ada satu lagi, rupa dengan rasa lebih kurang tu. Patut ada satu lagi, warna. Menghilangkan bau, rasa, warna. Jadi najis ke kalau najis hukmi dimasukkan ke dalam air? Ya, jadi najis. Najis hukmi ni asal dia tak ada bau, rasa, warna. Kita tak letak air, hukum dia najis tempat tu. Letak air, bila letak air, hukum dia najis. Hukum dia najis pula. Bila letak air, contoh bukan letak air, bila bersentuhan benda basah dengan tempat najis hukmi itu, maka kita yang basah ni najis. Begitu juga kalau hukum najis hukmi, contoh spenda kecil, kering dah, tak bau dah, tak ada warna dah, rasa pun tak ada, kita pun celup dalam air yang kurang 2 kullah, air yang kurang 2 kullah najis. Dan fasal bau, rasa dengan air suci. Bermula syarat istinja dengan air, bahawa ia menghilangkan bau, rupa dan rasa dengan air yang suci, menyucikan. Kalau air Milo tak sah walaupun bersih, kecuali mazhab Hanafi, dia ada satu pandangan kata dengan air sabun boleh. Air sabun, mazhab Hanafi lah mazhab kita. Demikian pula syarat membasuh tiap-tiap najis yang pertengahan, mutawassithah, iaitu kena hilang bau, rasa, warna. Dah, mughallazah tak kena juga? Kena juga. Cuma mughallazah ni cara basuhan lain, mukhaffafah cara basuh lain. Kalau mukhaffafah kita basuh cara mutawassithah, sah, lebih sah lah. Sebab mukhaffafah ni dia bercik air, bagi kering tempat tu dulu, lepas tu bercik air sehingga sekira-kira meliputi najis tersebut, sah dah kalau hilang bau, rasa, warna.
Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, pasal tadi istinja. Syarat istinja dengan batu atau seumpama batu, yakni dengan syarat batu lah. Kesat batu, dia tak lembut, dia tidak cair, dia pepejal, dia tu bukan najis, dia tu bukan benda yang dihormati syarak. Semua tu. Seperti kayu atau kain atau kertas, maka syarat batu tu dan seumpama batu, bahawa ia batu dan seumpamanya tahir, suci. Tahir ni sifatnya, diri itu suci, tak ada najis. Lagi kasat ni kasat. Lagi bukan muhtaram, yakni bukan barang yang dihormatkan pada syarak, bukan dihormati syarak. Contoh dia, Quran tak boleh, buku ni tak boleh, marah dengan buku ni, malah tak boleh. Buku falsafah dengan buku mantik bukan khilaf. Buku falsafah dengan buku mantik, kalau dia berunsur-unsur falsafah yang sesat, maka boleh. Tapi kalau ilmu mantik macam sulam tu tak boleh dah, sebab sudah ditapih jadi ilmu syarak yang fardu kifayah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Jadi kuai sini tu tak boleh buat calik bentang tak dan kita pun ambil buat istinja. Tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan syaratnya syarat istinja pula, jangan sudah kering najis orang tu. Mana mesti dalam keadaan basah. Kalau kering wajib dengan air. Kalau sudah kering wajib dengan air. Dan kalau tak ada air, solat hormat waktu. Dia panggil uzur untuk basuh istinja. Istinja dengan cara basuh. Dan wajib dengan 3 kali sapunya. Sapu batu tadi tu. Cara sapuan dia, kalau ikut Bijirmi, contoh dubur ni, dia pusing ikut jam. 1, lepas tu lawan jam pula. 2, lepas tu calik daripada atas ke bawah. 3. Tu kalau bersih 3. Kalau bersih 1 sapuan sudah bersih, wajib juga sampai 3. Kalau 3 tak bersih-bersih, wajib tambah lagi sampai bersih. Sunat untuk menjadikan dia witir, ganjil. Qala musannif rahimahullah, adapun afdal istinja lebih dahulu dengan seumpama batu. Adapun afdalnya afdal istinja, istinja lebih dahulu dengan seumpama batu itu, kemudian dengan air adanya. Istinja dengan jamu, al-jam'u bainal ma'i wal hajar. Kita ambil benda kesat dulu, calik, baru kita basuh. Itu paling afdal. Kalau nak pilih salah satu, yang paling afdal adalah air. Kalau tak mau juga, yang paling rendah sekali adalah dengan batu. Kalau ada air, nak sapu dengan batu boleh? Boleh. Sapu sekali. Malah guna air. Kena kering. Okey, satu lagi. Bila kita dengan batu ke dengan tisu ke, tempat batu ataupun tisu ni jangan basah. Kena kering syarat dia. Sebab najis sudah basah dah. Kalau ni basah juga, jadi dia tidak menghapuskan najis. Jadi najis itu intiqal pula, berpindah kepada tisu ataupun batu. Adapun afdal itu, bermula sunat dibaca ini doa apabila hendak masuk ke jamban. Sebelum masuk pintu. Kalau pintu hak jenis tandah yang jenis ada koridor, sebelum masuk pintu yang ada koridor tu. Kan koridor maksudnya ada pintu banyak lah. Sebelum masuk ke dalam tandah yang ada pintu banyak tu, situ doa dia. Situ start doa. Macam PTBR tu lah. Dibaca ini doa bismillah. Ni dalam kitab Ushul Al-Qari ada sebut. Kalau tandah tu memanjang, masuk tu, atau ada pintu lagi, masuk situ tu dah baca bismillah dah. Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Artinya, dengan nama Allah, hei Tuhanku, bahawa aku berlindung dengan engkau daripada segala syaitan laki-laki dan segala syaitan perempuan. Cik-cik lalu. Dan sunat pula dibaca apabila keluar dari jamban dengan mendahulukan kaki kanan. Baca apa?
baca tu bila lepas keluar, bukan ketika on the way keluar. Sebab on the way keluar masih dalam jamban. Keluar tu dengan kaki kanan, masuk kaki kiri. Adapun ketika masuk sudah. Apa tu? Adapun ketika masuk tandas, dia hazah, tandas dia tulis tandas tu ataupun jamban tu. Ketika masuk tandas maka mendahulukan kaki kiri, noktah. Dan inilah doanya, doa masuk ketika keluar kot, yang dibaca sesudah masuk tandas, keluar daripada jamban. Okey, ini doa dia. Ghufranaka alhamdulillahilladzi adhhaba 'anni al-adha wa 'afani. Hamba harap ampunkan engkau, hamba harap ampunan engkau. Bermula segala puji bagi Allah, Tuhan yang melakukan apa tu? Tuhan yang melakukan apa tu? Tuhan yang melakukan daripadaku, gitu ya. Tuhan yang melakukan daripadaku, gitu ya. Ataunya menghilangkan daripadaku lah. Yang melakukan, yang mengangkatkan daripadaku segala penyakit. Ya. Dan afiatkan aku. Sebagai lagi sunat. Yang ni ada lagi yang sunat dibaca jika selesai daripada istinja di luar jamban. Ni baca juga bila kita dah lepas kecipah berak, tapi dibaca di luar jamban lah, di luar tandas. Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahishi. Hei Tuhanku, sucikan hatiku. Dia kait dengan hati, walaupun zahir yang kita suci. Minan nifaqi, daripada sifat munafik, dan peliharakan kemaluanku daripada perbuatan yang keji-keji, yakni zina, liwat dan maksiat berkaitan kemaluan. Bagusnya doa ni. Kita beramal ni juga. Jadi automatik baca ni. Perihal rukun air semayang, wallahu ta'ala alam. Jadi masa ni kita tidurlah. Qiyam mulai pula. Qiyam mulai dah apa ni? Baiklah. Mulai pun dah pula. Serupa tanya soalan apa dia? Fender. Betul? Dia gini, dia tak masuk air dulu. Dia masuk air dulu ke air kemudian? Air kemudian lah. Air kemudian tak nak salah. Dia yang ada isunya ialah bila air ada dulu, najis apa, kain tu mari kemudian. Tu najis lah semua tu. Tak ada masalah. Campur sekali semua baju. Ada orang mengajar. Adalah ustaz terkenal juga Terengganu, di sekitar sini jugalah dia mengajar. Dia mengajar kata apa? Kena basuh asing. Ini kena basuh. Siap dia kata lagi, patutnya dobi itu kena buat inisiatif basuh apa? Mesin basuh hak suci, basuh hak najis. Ya. Itu menyusahkan aja. Bahkan ada pula orang mengajar kata apa? Dobi tu jangan duk basuh dobi, takut ada najis lah. Takut ada najis. Senang cerita, al-yaqinu la yuzalu bisyakki. La naslubu tahuriyata bisyakki. Kami ulama fiqh tidak menghukumkan suci, la naslubu, tidak menafikan kesucian itu dengan syaknya najis. Itu sampai tahap itu orang mengajar. Ini tak betul Jadi kalau macam jenis mesin, contoh mesin normal, mesin apa? Yang selain automatik dia panggil apa? Semia, yang letak air sendiri tu, sepulah paik tu. Pulah paik dulu. Jadi yang guna mesin pulah paik sendiri tu, jadi dia jangan pulah paik dulu letak air lah, letak kain dulu. Lepas tu pulah air, pilih air tu, baru dia masuk datang air. Dia panggil wurudul ma' ala najasah. Bukannya wurudun najasah ala ma'. Kalau wurudun najasah ala ma', datang najis atas air, itu najis air. Kalau wurudul ma' ala najasah, hak tu tidak menajiskan air, bahkan mensucikan benda yang patut suci dalam kain itu.
Letak sabun tak lagi. Mana suci, mana basahan pertama tak suci lagi lah, sebab dia dah campur air sabun dalam mazhab kita lah. Lepas tu nanti yang kedua dia mari lagi air baru suci situ. Ha? Oh, banyak kali automatik tu. Banyak kali. Kalau lebih automatik ni biasa tak ada isu dah, sebab dia banyak kali. Dia bilah banyak kali. Yang isu najis tak najis ni bila yang biasa tu lah, yang normal tu. Buka air bila letak baju dalam air ke, ataupun kita letak air dalam baju, ataupun kita basuh dalam timba contohnya. Kita nak basuh sendiri. Jadi kita letak baju dulu baru letak air, jangan letak air dulu baru baju. Nanti yang najis tu akan jadi najis lah air tu. Maka bila najis air, najis habis berlaku kakak. Rijal ki habis, dia berlaku intiqalun najasah, berpindahnya najis. Okey. Wallahu ta'ala a'lam. Bolehlah masuk jawab masing-masing. Pukul 1 Zuhur ke apa? Mana? Boleh? Pukul 1 lebih kita zuhur pula, insya-Allah taala. Lepas zuhur sambung pula Ashmawi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.